Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Up The Chels. Alright, so untuk video aku kali ni, aku nak buat, kita nak share, aku nak share news lah. Berkenaan dengan transfer news, apa-apa news tentang pasal Chelsea. Tapi mostly pasal transfer lah, sebab sekarang ni pun kita dalam Januari kan. So, sebelum aku nak teruskan, aku nak ucapkan terima kasih pada geng-geng mana yang bagi komen dan tengok video aku yang sebelum ni, which is video yang agak panjang, yang preview tu, sebab aku combine sekali dengan transfer news berkenaan dengan Mudrik. So, okay. Terima kasih untuk korang yang komen, mana yang tengok video tu, dan aku minta tolong korang mana yang dah tengok tu, korang like video tu. Dan kalau ada apa-apa lagi korang nak komen, korang boleh komen. Dan mana yang masih belum subscribe, yang tengok video ni yang belum subscribe, aku minta tolong korang untuk support aku, untuk like video ni dengan tekan butang subscribe. So sangat-sangat membantu lah kalau korang dapat support channel ni, dan untuk bagi aku semangat lagi untuk aku teruskan buat konten berkenaan dengan Chelsea. Alright, so jom let's go, kita pergi tengok apa cerita transfer news yang which is untuk semalam lah. So untuk semalam memang waktu different kan. So bila waktu malam tu diorang memang agak banyak news yang keluar. So let's go, kita tengok berkenaan dengan news yang paling latest berkenaan dengan Chelsea. Let's go. Alright. Okay, ini adalah yang first kali aku nak share dengan korang. Berkenaan dengan interest kita dengan player Moses Caicedo daripada Brighton. So bagi aku memang satu position yang crucial yang kita perlukan. Moses Caicedo ni antara nama yang banyak kali disebut-sebut daripada pihak jurnalis juga, pasal daripada pihak daripada fan-fan Chelsea berkenaan dengan player ni. Bagi aku Moses Caicedo is a very quality player. Dia profile dia tak sama lah. Kalau untuk info korang, profile Moses Caicedo ni tak sama profile dia dengan Enzo Fernandez yang kita nak try beli dia daripada di Benfica. Sebab dia ni Moses Caicedo ni lebih kepada sit deep, which is defensive midfielder untuk support defensive line. Dan tapi dia juga ada attribute yang boleh, kalau dia boleh bring the ball forward lah, which is dia boleh bawa bola ke depan, dan juga dia boleh score goal. Ada ability untuk score goal. Kalau korang tengok pun performance dia dekat Moses Caicedo latest sekali lawan masa lawan dengan Liverpool, yang diorang menang 3-0 kat Liverpool, dengan Liverpool. So memang nampak performance Moses Caicedo ni adalah antara player yang midfielder yang quite improve, yang quite impressive dalam Premier League buat untuk season lepas dan season ni. So bagi aku um, kita dikaitkan dengan Moses Caicedo ni antara satu benda yang bagi aku is a positive thing, sebab lepas daripada transfer yang kita bawa masuk dengan player-player muda, especially macam Andre Santos, siapa lagi, Datro Fafana, and then siapa lagi seorang dengan Badiashile. So Badiashile dapat masuk main first 11 last game lawan Crystal Palace yang kita menang tu. So kita masih tak ada lagi signing first team player punya quality. Dan the latest one kita dapat masuk, kita dapat sailang Arsenal, kita bawa masuk Mudrik, which is dia akan bermain di bahagian winger, left wing. Dan aku rasa kemungkinan dia akan diturunkan kalau tak ada apa-apa arah, sebab dikabarkan dia tak main since November lepas. So aku tak tahu adakah dia dapat catch up dengan match fitness dia dalam tengah minggu ni, dan kemungkinan dia akan, tapi aku rasa most probably disebabkan kita tak ada profile yang macam kita tak ada winger untuk bermain di position left wing tu. So aku rasa mungkin dia akan terus dapat main disebabkan Pulisic injured. So itu adalah sedikit sebanyak lah aku cerita pasal transfer yang sebelum ni dan kita bawa masuk. Dan this is the latest yang kita cari adalah untuk position midfielder, which is aku
quite happy. Tapi sebenarnya adakah Moses Caicedo ni dapat menyelesaikan isu midfielder kita sekarang? Tapi bagi aku, dia taklah 100% dengan capability player yang ada sekarang ni, which is daripada Kovacic, Jorginho, uh, Gallagher, siapa lagi, Zakaria dengan injured, tak boleh kita nak kira dia akan break dalam masa seminggu. So bagi aku, Moses Caicedo ni adalah satu profil yang agak penting untuk Chelsea, sebab ikutkan memang kita memerlukan defensive midfielder untuk support kita punya defensive line. So bagi aku ini adalah satu um, approach yang baik juga bagi aku. Dan daripada sini korang boleh nampak tanda adalah memang owner betul-betul all out untuk transfer window Januari kali ni. Dan aku mengharapkan kita boleh next dapat nanti aku akan share dengan korang. Kita ada satu lagi news berkenaan dengan right back. So nanti aku akan share dengan korang. So ini adalah yang aku dapat daripada Twitter. Aku try zoom sikit untuk korang dapat baca. Chelsea interest in Moses Caicedo in concrete. Potter is a big fan. Let's see how much Chelsea want to bid for all the player they are interested in after spending big on Mudryk. Okay, Mudryk ni sebenarnya macam aku cakap semalam, kita sebenarnya taklah lempar 100 million dekat Shakhtar Donetsk. Kita buat tak silap aku 65 million kita bayar upfront, dan the balance is based on add-on. So dia taklah, so basically daripada situ nampak daripada segi spending tu tak begitu. This a very good deal lah, macam aku share dalam video aku yang sebelum ni. So ini adalah next one berkenaan dengan Moses Caicedo. There's a talk about of the price tag. Price tag untuk Moses Caicedo, Brighton letak 70 million pound. So 70 million pound untuk Moses Caicedo, bagi aku harga, berkenaan dengan harga, ramai juga, ada a few juga fan base Chelsea yang kata macam tak worth it lah harga dia macam quite mahal juga. Tapi bagi aku, dia adalah the quality player yang ada dalam Premier League, so which is kau tak perlukan banyak. Dan and then at the same time, dia dah familiar dengan Graham Potter, dan Graham Potter pun tahu capability dan apa yang Moses Caicedo ni boleh buat. So aku rasa in term of price tag tu, aku rasa macam kalau nak ada cerita kan, alah duit dia, bukan duit kita kan. Tapi bagi aku kind of reason price, but kalau kita boleh dapat negotiate lagi dengan Brighton, maybe like 60 plus add-on will be much more better lah. Sebab 75 million tu agak besar amount dia, dan bagi aku kalau boleh di adjust lagi harga. Nah, this is all important about kita punya recruitment team lah, macam Paul Winsley, siapa lagi, few name lah nama yang technical director yang handle bahagian recruitment ni. So bagi aku it's all about deal lah. Tapi apa yang diorang buat dengan Mudryk, aku harap diorang boleh buat dengan Caicedo, dan kita boleh bargain lagi lah dengan Brighton untuk mendapatkan harga yang baik. So bagi aku, pendapat aku, signing Moses Caicedo adalah important sebab kita memerlukan defensive midfielder. There's a profile yang kita perlukan dalam kita punya squad, which is kalau korang tengok dalam keadaan sekarang ni pun, midfielder yang kita ada pun memang agak fragile. Macam contohnya kalau kita tengok, selalunya memang Jorginho yang berada di seat deep punya defender, seat deep punya midfielder, tapi dia tak press resistant, dan dia juga bukannya boleh bring ball forward yang macam boleh orang kata, and then dia pun bukanlah defensif yang sangat kuat. And then like opponent boleh selamba je melepaskan diri daripada Jorginho. So in term of ball playing, aku rasa Jorginho is bagus, okay. Cuma in term of defensive tu, memang kita tak ada cover untuk defensive line kita. Nak harapkan defender lain siapa? Tapi aku rasa yang paling almost okay is Zakaria. Tapi Zakaria dah injured sebulan. So this is very important signing lah bagi aku, untuk tambahkan lagi kualiti dalam bahagian midfielder kita. Tapi Caicedo ni bukanlah solution 100% untuk bahagian midfielder kita, disebabkan Caicedo adalah bahagian, dia duduk di bahagian seat deep di midfielder, which is defensive midfielder.
Dan kita perlukan profil seperti Enzo. Dan aku mengharapkan kita tak stop untuk signing Enzo. Mungkin kita boleh try deal lagi ataupun cuba convince lagi Benfica untuk kita cuba bawa dia masuk ke Chelsea lah. So itu depend on pada board dengan kita punya hiring team untuk negotiate dengan Benfica lah. So bagi aku Caicedo is a very good player. Kalau korang pun boleh, korang follow Brighton dan korang ada tengok juga game lawan Liverpool hari tu, memang Caicedo is very good. Dia um, memang boleh control on midfield punya area, dan dia pun boleh backup on the defensive line. So which is aku is very good. Kalau kau nak tengok pun macam mungkin dulu lah, masa dulu-dulu like Kante punya kerja. So mungkin Moises Caicedo boleh protect the midfielder punya tu untuk mengelakkan midfielder opponent boleh control the game lah. So it's a very good signing bagi aku, dan aku mengharapkan dalam masa sebelum transfer window ni kita boleh dah complete dah untuk bawa masuk Caicedo ni lah. So itu adalah transfer window yang pertama yang aku boleh cerita. So the next one is berkenaan juga dengan berkenaan dengan apa kita punya board lah, which is Todd Boehly & Co punya progress setakat ini. So ini pendapat daripada Fabrizio Romano. In terms of Chelsea processing, I think we have to remember they change everything in 6 months. So maksudnya dalam perubahan dalam masa 6 bulan, sometimes you will get the owner. Contohnya kalau macam kau tengok tim-tim sebelum ni, especially macam yang baru lah, yang recently Newcastle di take over oleh Arab Saudi punya consortium. Kau tengok dia orang tak ada begitu agresif sangat kita mahu nak bawa masuk player masa awal-awal dia orang masuk. Dan it's a different thing dengan Todd Boehly & Co. Like dia orang memang begitu agresif dalam transfer window, especially bila mula-mula masuk hari tu, yang sama window hari tu, like spending around like 300 million untuk bawa masuk player-player yang yelah untuk backup, especially defender yang especially Rudiger dengan Christensen yang telah dilepaskan secara free. So bagi aku memang nampak lah diorang tu ada passionate dia untuk build up team Chelsea ni. So like apa yang dia cakap, sometimes you get owners come in, they don't show their face. CFC owner are passionate, long term goal is to invest a lot of money on young top players. So kau tengok pun dah banyak player start daripada awal-awal lagi. Sama hari tu kita dah bawa Makaside, siapa lagi, kita sign goalkeeper Gabriel Slonina, dan siapa lagi dan a few dan transfer window January ni kita bawa masuk Andre Santos yang baru 19. Semuanya bawah. Kalau kau tengok signing untuk player medu semua muda, semuanya adalah bawah 25. So it's a very good thing for the future lah. So next one lagi dia punya quote, Fabrizio Romano, dia cakap I think Caicedo is going to be next priority. Paul Winsley, which is ni yang aku cakap, kita punya Chelsea punya technical director, dan as a global signing punya talent, knows him and he's representing very well. Graham Potter knows him well. The player is really appreciated internally at Chelsea. So memang tak ada isu itu. Memang orang kata Caicedo kalau masuk Chelsea ni, orang kata memang just dia dah faham dah apa yang kehendak Graham Potter. So bagi aku it's a very good signing lah. So memang kita memerlukan profile player dan player yang macam Moises Caicedo. So kita pergi ke next one. Okay, ini adalah impact daripada apa yang kita bawa masuk. Kalau contoh kita dapat signing confirm lah, tapi sekarang ni memang news dah quite kuat juga untuk kita approach Caicedo. It depend on macam mana dia nak deal, nak negotiate dengan Brighton. So benda ni related juga dengan impactnya apa yang akan berlaku terhadap kita punya long term interest punya player midfielder, which is Declan Rice yang bermain di West Ham. The impact kan because of what? Sebab profile yang sama lebih kurang. Declan Rice adalah defensive midfielder, tapi ialah bukan berkata profile yang sama, boleh dikatakan position yang sama, defensive midfielder. Caicedo pun defensive midfielder dan Declan Rice pun defensive midfielder. So dia punya impact adalah kalau kita bawa masuk dan kita tak mungkin akan bawa masuk, tapi kita tak tahu sebab there's a few journalist juga cakap kemungkinan Declan Rice tak there's a few lah. Ni antara salah satu yang aku jumpa, kemungkinan Declan Rice tak Chelsea tak macam dah
dah kurang interest untuk bawa masuk Declan Rice because of dengan pricing tag dia yang ridiculous, 100 lebih, 150 tak silap aku, 120 million untuk nak beli. Kind of ridiculous lah bagi aku. Harga dia memang gila-gila punya mahal West Ham letak. So dengan sekarang ni kita dah news yang kuat untuk bawa masuk Caicedo, aku rasa Declan Rice punya rumours untuk bawa masuk tu mungkin dah kurang sikit lah, disebabkan kita dah bawa masuk defensive midfielder. Tapi kita tak tahu, kemungkinan kalau in the summer Chelsea akan cuba try nak salang Arsenal lagi, sebab sekarang ni cerita yang paling latest, Arsenal dah interested pula untuk nak dia orang punya top target untuk bawa masuk Declan Rice ke Arsenal. So kita tengoklah apa yang akan berlaku nanti. Tapi bagi aku kalau nak compare on player pun, aku rasa Declan Rice ada profile dia yang tersendiri dan Caicedo ada profile dia yang tersendiri. Tapi kalau kau nak tengok based on performance team, Caicedo membawa Brighton ke tempat sekarang ni yang korang tengok top 6 dalam Premier League. Dan sekarang ni Declan Rice dengan West Ham berada dalam keadaan yang terumbang-ambing jugalah. So dah bawah daripada Chelsea tak silap aku. So bagi aku, orang boleh nilaikan sendirilah. Tapi bagi aku, kalau Chelsea dah bawa masuk Declan Rice dengan Caicedo is a very good, tapi tak memberikan solution because dua-dua adalah defensive midfielder, bukannya kreatif punya midfielder untuk support attacking. Dan macam aku cakap tadi, kita sangat memerlukan profile Enzo Fernandez. So itu adalah orang kata bagi aku satu position yang kuat penting juga. Dan news berkenaan dengan Enzo pun aku rasa tak terpadam lagi. Kemungkinan Chelsea akan try to push back again, sama ada Januari ni ataupun summer. Kita tengok lah akan berlaku nanti. Tapi dengan ada Caicedo ni untuk Januari ni is a very good signing. Memang kita sangat perlukan defensive midfielder, sebab dengan Kante-nya yang injured, dengan Zakaria pun injured, kita sangat memerlukan reinforcement lah buat masa sekarang ni. So ni aku cakap tadi berkenaan dengan news ni, Arsenal akan cuba untuk nak cuba menyailang Chelsea lah. So kita tengoklah apa yang akan berlaku for the summer nanti. So dia orang punya harga dia pun dia orang letak 80 million. So kalau orang tangguh Declan Rice pun dengan kontrak dengan West Ham pun dah nak habis tak silap aku sampai hujung. Sekejap aku check balik tak silap aku kontrak dia dah nak habis lah. Kita tengok dia punya ni kejap. Oh, dia ada club option 1 year, contract option dia ada. So maknanya dia akan habis Jun 24, which is next season. So season ni adalah final kira season dia. So basically sekarang ni memang tak ada news apa pun yang Declan Rice nak sambung kontrak dengan West Ham. So sebab ada possibility yang ada club-club yang cuba untuk nak bawa dia masuk, especially Chelsea lah. Chelsea punya rumours quite banyak because of, untuk pengetahuan korang, Declan Rice ni adalah daripada Academy Chelsea. Dan korang kau tengok kat sini pun, dia daripada Chelsea Youth Club. Dia daripada West Ham, dia masuk Chelsea, and then dia masuk West Ham balik. So memang it's a different kind of profile player. Kalau korang tengok pun, aku try buka untuk Caicedo tak silap aku sama. Caicedo mana Caicedo ni? Mana dah Philip Caicedo? Mana Brighton punya player tu? Lah kejap aku terasa sini ni. Kadang nak eja nama dia orang ni payah sikit. Kenapa tak ada? Kenapa Moises Caicedo tak ada lah? Tadi aku buka ada. Okay, tak apa. So tapi basically profile dia sama lah dengan Declan Rice. Alright, so kita pergi ke next topic.
Alright, breaking news. Daripada Telefootball so Pais yang share this news. PYS ni kalau korang korang nak follow the latest news berkenaan dengan Chelsea, kalau korang ada account Twitter, korang boleh follow lah this guy. Memang dia antara yang rajin untuk share. Dia bukanlah journalist, tapi dia adalah one of the influencer, aku tak tahulah, yang memang selalu share berkenaan dengan Chelsea punya news. So ni adalah breaking news. Newcastle are looking at move for Conor Gallagher, Loftus-Cheek and Hakim Ziyech. Potter would be reluctant to lose Gallagher and Loftus-Cheek due to injury problem, but Ziyech would be allowed to leave. So so berkenaan dengan kejap, aku ada lagi satu benda aku nak share dengan korang. Kejap daripada Niza Kansela. Kenapa? La ilaha illallah. Kejap geng Kenapa aku tak boleh nak search? Okay, tak apalah, tak apa. It's okay. Benda tu nanti kita akan bincang the next topic lah. Okay. Kalau macam korang perasan kalau korang ada tengok news-news Chelsea, kita bawa masuk Mudryk dan kemungkinan kita akan bawa masuk 2 lagi player. Dia akan segala isu untuk kita nak register player untuk Champions League, untuk the next round untuk Champions League ni. So maksudnya kita kena register player baru. Macam itulah, kena register lah. So maksudnya tak silap aku yang news aku baca, there's only 2 ke 1 slot left untuk non-home ground player untuk design. So benda ni impact jugalah dalam cerita tu tadi, because kita kena releasekan beberapa player untuk nak registerkan dengan player yang baru bawa masuk. Contohnya macam kemungkinan yang aku rasa paling kuat untuk dilepaskan daripada Champions League punya slot adalah Armando Broja, because sebab dia dah injured dengan ACL, so dia akan long term. Pulisic, there's a possibility dia akan digugurkan juga sebab dia pun dalam a few month juga dia akan injured. So aku rasa kemungkinan dia akan, so dah ada 2 slot untuk di replacekan kat situ. Berkenaan dengan Armando Broja ni aku tak sure, tapi aku rasa dia bukan home ground sebab dia adalah player daripada Armenia dan Pulisic daripada US, so dah ada 2 slot untuk non home ground player. Kalau korang biasa main FM pun, sebab kan awal-awal korang kena register player kan, kalau korang tahu lah macam mana proses dia, pening kepala kau nak choose player, especially bila kau dah bawa masuk player-player yang kau nak and then tiba-tiba lah player ni bukan home ground, kau dah kena pilih pula player mana yang kau nak bawa masuk kan. So itu pengalaman lah main FM, korang dah biasa main yang korang akan tahu lah. So macam berkenaan dengan kes Conor Gallagher, Loftus-Cheek dengan Hakim Ziyech ni adalah orang kata player yang banyak juga keluar cerita berkenaan diorang ni akan dilepaskan, especially Hakim Ziyech almost untuk keluar last season sama sebab dia dikaitkan kuat juga dengan AC Milan, tapi end up because of Hakim Ziyech punya gaji yang agak besar, AC Milan tak mampu untuk nak sign up, so the transfer tu cancel lah. Dia almost je nak keluar. Conor Gallagher masa sama window yang lepas dia dikaitkan dengan Crystal Palace nak beli dia, Newcastle pun nak dia beli. So this January ni Newcastle datang balik untuk inquiry berkenaan dengan Conor Gallagher lah. So Loftus-Cheek masa sama hari tu tak ada berkenaan cerita pasal dia, tapi ada jugalah just macam rumors yang ada klub Itali nak beli dia, tak silap aku mana AC Milan ke mana tak, untuk nak bawa masuk Loftus-Cheek. Tapi tak kuat lah news tu, just sekadar rumors je lah. So tu adalah cerita dia. Bagi aku 3 player ni patut ke jual. Bagi aku, macam aku cerita dalam video sebelum ni lah berkenaan Conor Gallagher Conor Gallagher is a very good player, very good young player.
Um, tapi to become the first 11 have yang ada kualiti yang patut bermain di first 11, aku rasa Conor Gallagher belum sampai tahap tu lagi. Tapi kalau Conor Gallagher, kalau this is based on pada Potter lah. Kalau Potter rasa macam Gallagher patut dilepaskan, aku rasa Gallagher akan dilepaskan lah. Tapi based on ni, Potter macam agak reluctant lah untuk nak lepaskan Gallagher dengan Loftus-Cheek. So Hakim Ziyech kemungkinan besar akan dilepaskan kalau ada a right offer untuk ni. Sebab kalau korang tengok pun tim-tim yang mampu untuk bayar adalah Newcastle lah. Sebab Newcastle dengan tim yang agak berduit kan. Agak berduit juga. So besar kemungkinan Hakim Ziyech akan dapat. Tapi bagi aku kalau it's a right offer, aku rasa is good lah untuk Hakim Ziyech pergi. Sebab dia pun bukanlah antara favourite fan, favourite player yang dapat orang kata favourite daripada fan lah. So bagi rasa kalau dia dilepaskan, aku okey. Aku tak ada rasa macam ralat sangat lah. Because kau pun dapat tengok dengan inconsistency Hakim Ziyech main. Cuma kalau aku rasa mungkin dia tak diberikan peluang, ataupun aku tak tahu, mungkin dia tak diberikan peluang yang banyak lah untuk bermain, untuk show himself. Tapi bila diberikan peluang main, dia tak konsisten. So tu je pendapat aku tentang Hakim Ziyech. Kemungkinan ada juga yang kata dia tak bersesuaian untuk main dengan Premier League. So kita tak tahulah, ataupun dengan coach ke sendiri. So ni adalah cerita berkenaan dengan transfer news. So berkenaan Conor Gallagher lagi. Conor Gallagher around 40 million. That's the market consensus. I don't know if Chelsea will get that, but I think that around what they want. Newcastle, Palace, Everton, West Ham, Aston Villa all been linked with him. Ni daripada David Ornstein. So aku cakap David Ornstein ni memang antara jurnalis yang quite reliable juga. So kita just tunggu je lah what will happen dengan Conor Gallagher. Kemungkinan Conor Gallagher akan keluar. Kita tengok apa yang akan berlaku lah. So ni the next transfer news berkenaan dengan Chelsea. Chelsea has been shown interest in Vlahovic and Osimhen. Midfielder is now priority after Mudryk. So Vlahovic ni banyak dah dengar news pasal dia. Dia adalah Juventus punya striker, is a number 9. Kalau korang nak tahu, dalam keadaan Chelsea punya squad sekarang, kita memang tak ada a very impressive punya number 9 lah. Bagi aku kan, tak payahlah aku rasa sign Vlahovic ni sebenarnya. Kita tak perlukan sign untuk striker buat masa sekarang. Sebab aku rasa dengan player yang ada, which is daripada Havertz, Felix yang akan main balik lepas daripada kena suspended ni, dengan kita ada Mudryk dan kita ada Sterling, aku rasa keempat-empat player ni is a very capable lah aku rasa untuk score goal. Dan kita tak perlukan, sebab kalau kau tengok pun rekod-rekod Chelsea sebelum ni ada number 9 selepas daripada Diego Costa, memang tak ada profile play, tak ada player pun yang aku rasa yang boleh menyambung regulasi daripada menyambung orang kata kesinambungan daripada Drogba, Diego Costa. Tak ada. Kita try bawa masuk Lukaku, hancur. Try bawa masuk Torres, tak menjadi. Banyak lah lepas daripada Diego Costa tu macam tak begitu promising lah bagi aku. So pendapat aku Vlahovic ni, aku tak begitu yakin lah dengan form Juventus yang dalam masa sekarang ni kan. Banyak kena kitai dengan diorang punya pun isu. Tapi aku tak tahulah, kalau dia bawa masuk, aku just mengharapkan dia akan improve lah kita punya attacking number 9 kan. Sebab dah lama juga kita dikecewakan dengan number 9 ni. So number 9 ni pun memang kind of curse juga kan. So lagi satu Osimhen kalau korang tahu adalah striker Napoli. Dan korang tengok Napoli, dia pun bawa Napoli sampai nombor berapa, is a top of the league sekarang. Aku tak tahu berapa beza point dia dekat Serie A. So Osimhen aku rasa dia kind of a very good, asalah aku punya ni asyik nak jatuh ni.
dia striker yang bagus lah bagi aku. Macam Vlahovic ni compare dengan Osimhen, aku prefer Osimhen. Dia lagi orang kata pacey lagi lah. Macam Vlahovic ni tak silap aku dia lebih kepada macam more into like tak silap aku dia macam apa style dia. Dia lebih finishing. Dia macam Morata pun ada awal-awal masa prime Morata tu. Vlahovic ni. So Osimhen ni dia macam boleh control ball, dia boleh dribble. So bagi aku kalau compare dua, aku lagi prefer Osimhen lah. Tapi sebenarnya kita tak perlu pun sebenarnya sign attacking ni sebab kita dah ada Havertz, kita dah ada Felix dan aku nampak Havertz pun ada improvement juga sikit demi sikit. So aku rasa kita boleh je try fokus kepada kawasan lain, especially right back. Tu memang paling crucial untuk nak cari backup Reece James kan. So tu pendapat aku lah. Alright, okay, ini yang aku cakap tadi pada awal video tadi, adalah player untuk right back, Ivan Frasnedas. So okay, untuk info korang, Ivan Frasnedas ni daripada, jap aku try search pasal dia. Aku pun tak tahu sangat sebab aku baru dapat tahu je pasal news ni. Kita tengok apa. Alah, asal aku letak sekali. Okay, dia ni daripada Real Valladolid. Dia ni untuk pengetahuan korang, dia daripada Spain. Dia adalah right back. Dan dia adalah pemain muda lah, pemain muda untuk Valladolid. Aku tak tahu Valladolid sekarang nombor berapa, tapi aku tak tahu pasal berkenaan dengan player ni. Mungkin aku nanti akan tengok balik lah adakah dia suitable. Dia sekarang ni kalau orang tengok sini, dia main 9 game untuk La Liga. Dia tak ada assist, tak ada dia tak ada score, tak ada assist. Dia barulah, aku rasa dia baru dinaikkan ni daripada Valladolid first team. Okay, kalau korang tengok pun sebenarnya Ivan Frasneda ni dia adalah target untuk daripada Arsenal juga tau. Arsenal pun nak masuk juga. Arsenal have joined the race of Real Valladolid right back Ivan Frasneda but to face competition from team across the Europe. So ada banyak juga tim daripada across the Europe yang nak bawa masuk, yang dah orang kata scouting dan monitor lah Ivan Frasneda ni. Bagi aku, okay, sebenarnya kita dah ada Reece James. Betul cakap, kalau apa-apa pun potential dia adalah kita kena masuk midfielder. Sebab midfielder memang tak ada pun. Even though kalau kata dia injured pun, dia Kante pun aku rasa is not very in a good form. Dia bukan waktu time dia prime dulu. Sekarang ni pun kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada Kante lepas dia masuk balik. So bagi aku, midfielder is very crucial. Compare daripada right back, kita dah ada Reece James. Reece James mungkin akan balik mungkin dalam March ataupun April. Kemungkinan dalam February dia akan balik. Sebab sekarang ni pun dia dah hit the ground, dia dah training, dah start mula training. Dan kemungkinan kita akan tengok dia akan main. Dan kita tahu Reece James punya capability. Cuma dia tak ada replacement untuk tu. Mungkin priority pada midfielder bagi aku. Sebab midfielder memang tak ada langsung player yang promising untuk bermain di tengah untuk Chelsea. So at least kalau macam right back kita ada Reece James, tapi dia cuma di injury prone. Tapi kalau kata compare dua tu, aku rasa midfielder lagi important. Tapi at the same time kita mesti perlu juga bawa right back untuk backup ni. So bagi aku, Ivan Frasneda ni aku tak tahu, aku tak tengok dia main macam mana. Tapi kalau tengok pun dia ni adalah player baru 18 tahun. Dan dia baru main, dalam silap aku baru 9 game dia main untuk Valladolid kat La Liga. Ada juga kalau tengok kat sini, ada yang komen daripada CFC Central, put in a fantastic display versus Real Madrid recently. The only issue is convincing any promising right back to compete with Reece James. So isu dia sebelum ni ada keluar berita berkenaan dengan nak cari replacement untuk Reece James. Aku rasa ini adalah salah satu isu juga untuk Chelsea susah untuk nak dapatkan right back because of kau tahu punya level Reece James. So basically competition tu,
player yang akan mau masuk ni dia tak nak jadi replacement untuk Reece James tau. So bagi aku, bagi diorang rasa aku memang duduk bench je lah ni kan. So apa yang aku dapat. So aku tak boleh nak improve aku punya performance. So dia macam agak sukar untuk nak convince player lah. So bagi aku macam Ivan Fresneda ni young player, aku rasa the very good thing juga kalau kata dia boleh masuk. Aku rasa bukannya isu berkenaan dengan benda tu, tapi aku rasa kau tengok pun sendiri Reece James adalah player yang agak injury prone dan there's a chance untuk kau bermain. Dan daripada situ juga aku rasa mungkin lepas ni Potter pun ada pernah cakap juga sebelum ni dia nak cuba kontrolkan minit untuk Reece James bermain di right back. So there's a chance juga untuk player-player yang Chelsea nak bawa masuk right back ni, there's a chance untuk diorang bermain juga untuk impress themselves. So aku rasa this is a very healthy competition lah. Kalau macam tiba Reece James tak perform, player ni perform, aku tak rasa yang Reece James akan terus main lagi. Mungkin dia akan cari lagi yang ni kan. So mungkin boleh tukarkan Reece James untuk bermain di right centre back. Itu pun boleh digunakan juga. Ataupun main di midfielder. So bagi aku tak ada isu sebenarnya pasal replacement ni. So nak compete dengan Reece James aku rasa tak ada isu lah. So kalau kau boleh kalau kata kau boleh tunjukkan yang kau boleh better lagi Reece James, aku rasa peluang kau akan ada lah kan. Especially untuk main Premier League. Kau kena Premier League sekarang ni, kau kena letakkan player yang betul-betul perform, yang betul-betul on form untuk drive to the whole season. So aku rasa memang tak ada isu lah sebenarnya berkenaan dengan nak compete ke ataupun nak replacement ke. Aku rasa semua ada peluang. Kalau kau main bagus, kalau kau perform, aku rasa tak mustahil lah kau boleh dapat first line up. So tu berkenaan dengan ni lah Ivan Fresneda. Kalau news ni kuat lagi, aku akan kupas lagi player ni macam mana. Mungkin lepas ni aku akan tengok YouTube macam mana perform ni. Tapi based on CFC Central, dia pun antara reliable jugalah page Chelsea dekat Twitter. Aku selalu follow dia juga. Dia main masa lawan Real Madrid quite impressive lah. Fantastic display. So aku harapkan sebab dia pun masih 18 tahun. Kalau korang tengok pun dia bermain kat right back. So bagi aku is a very good young player. Tapi sama ada dia boleh terus masuk ke first 11 tu aku tak pastilah. So kita tengoklah apa yang akan berlaku. So next one, Potter and Chelsea have a big plan for Levi Colwill. So okay, ni kita cerita pasal player yang pergi ke loan lah, which is Levi Colwill yang sekarang ni berloan dekat Brighton. He did a really good job. Walaupun dia tak main banyak game, tapi recently dia dah diberikan kepercayaan oleh Roberto De Zerbi, which is coach baru untuk Brighton. Dia diberikan banyak kepercayaan. Dah ada a few game dia dah main, especially lawan Liverpool hari tu. Dia memang betul-betul impresif lah. Memang ramai gila orang puji dia. He's a very good player yang waktu sekarang ni. Dah masa sebelum dia pergi Brighton pun, masa dia loan spell dekat, aku tak ingat Champions League, Liga bawah, Champions League, Championship, Liga Championship tu pun dia antara nama yang ni, sebab antara nama yang player yang bagus lah, promising. Tapi aku rasa plan Chelsea untuk bawa dia masuk pergi ke Brighton is a very good thing, sebab Brighton is a very orang kata impressive punya team lah untuk bermain attacking dan aku rasa Colwill in defensive work dia memang sangat bagus. Dan aku rasa dia sepatutnya terus dibawa masukkan first team untuk next season lah. Untuk compete dengan Badia Shell dengan Koulibaly. So actually kita punya squad depth untuk centre back tu dah settle lah. Kita tak perlu nak cari lagi defensif untuk cari center defensif ni. So tu lah pendapat aku. Levi Colwill sepatutnya dimasukkan next season. Jangan dijual. Tapi kalau jual is a good price, aku rasa tak ada masalah sekarang. Sebab kita dah ada Badiashile dan kita dah ada Koulibaly. Dan Koulibaly ni walaupun nampak dia agak shaky, dan aku masih lagi percayakan dia boleh perform lah. Kemungkinan dia masih, aku beri dia peluang dalam satu season ni. Dan untuk tengok dia punya performa dia macam ni. Sebab mungkin dia akan dapat balik dia punya performa masa dia main kat Napoli dulu. So
Kalau Cowil dapat offer untuk pergi main, kalau kata tiba Brighton dah ada banyak duit sekarang ni, kemungkinan Caicedo pun Chelsea nak beli. Sebab kau perasan Brighton dengan Chelsea have a very good relationship lah. Kita jual Billy Gilmore dekat diorang, and then diorang pun jual Cucurella kat kita, and then diorang pun bagi kita release diorang punya Graham Potter kat kita. So macam it's a very good, macam kadang ada orang bergurau pun lepas ni kita tukar crest kita daripada singa tukar kepada seagull punya ni kan, diorang punya Brighton punya logo. So macam it's about relationship connection lah. Sebab benda ni, connection ni adalah penting sebenarnya. Walaupun kita rival club, tapi in term of business wise tu aku rasa connection is very good kan. Sebab bola pun business kan. That's the reason why Tok Boli nak beli Chelsea ni, because of part of dia punya business kan. Tapi in term of cara dia bawa tu is a very good thing lah sebenarnya. So itu adalah berkenaan dengan Levi Colwill. Aku rasa dia memang patut main untuk first 11 next season. It's very impressive main kat Brighton. So bagi aku dia memang adalah player yang bagus lah. Alright, tu je berkenaan dengan news-news lah yang latest yang aku dapat buat semalam, dan aku buat video untuk pagi ni. So itu je. Bagi aku benda yang important lah bagi aku, kita memang sangat memerlukan midfielder dan right back untuk meneruskan kita punya perjuangan untuk melepasi relegation. Aku rasa kita tak relegate lah. Aku yakin kita tak relegate. Aku rasa dah ada nampak sedikit improvement daripada segi a few player tu. So aku mengharapkan please konsisten. Teruskan lagi lawan Liverpool, teruskan lagi lawan next game. Dan aku mengharapkan kita try tolong jangan kalah lagi lepas ni. At least draw je untuk for the balance of the season ni, untuk mengekalkan kita berada di dalam, at least kalau kita boleh dapat top 6 pun okey lah bagi aku. Nak dapat top 4 tu agak sukar jugalah. Tapi kita tak tahu lah, liga belum habis lagi. Just hope for the best. Dan harap kita dah boleh dapat bawa masuk lagi a few player, dalam 1 ke 2 player lagi by January ni, untuk meneruskan lagi sampai habis season. Sebab ni adalah penentunya sebenarnya. So dengan adanya Felix, dengan adanya Modric, rasa Chelsea akan improve lagi lah. So dalam the next game. So yeah, really look forward for the game Chelsea lawan Liverpool hari Sabtu ni. InsyaAllah kalau aku ada masa, aku akan cuba buat preview untuk game tu. Dan kita tengoklah apa akan berlaku nanti, possible line up. Sebab aku kalau Potter ni possible line up aku tak reti nak cakap, sebab dia sentiasa berubah-berubah. So kita tengoklah apa yang akan berlaku lagi. So itu je video aku untuk kali ni. Lagi sekali aku nak ingatkan korang, mana yang dah tengok video ni, jangan lupa tekan butang like, jangan lupa tekan butang subscribe untuk support video ni, untuk support channel ni, untuk aku buat lagi konten-konten berkenaan dengan Chelsea. So kalau korang ada apa benda-benda korang nak komen, benda yang news aku cakap tadi tu, korang nak komen, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang ada benda yang korang rasa nak share dengan aku, ataupun ada benda korang nak share dengan viewer lain, korang boleh je letak kat ruang komen dalam. Kalau korang ada apa-apa lah, macam contohnya korang nak collaborate dengan aku, nak kita bercerita pasal Chelsea, nak buat podcast tentang Chelsea, korang boleh PM aku dekat link Instagram dengan Facebook aku tu. Korang boleh PM je. Dan yalah, aku really look forward lah untuk mana-mana yang baru nak buat YouTube channel, yang ada benda macam nak buat aku je benda nak share juga. So korang boleh PM je aku, kita boleh collaborate together buat satu video insyaAllah. So tu je daripada aku. Aku harapkan korang semua baik-baik dan take care, jaga family. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Up the Chelsea.